الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suara jelas Jelas be. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك آمين. الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة آمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة آمين. ويجعلنا من أهل البركة آمين. ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين. واحفظ ألسنتنا من الكذب آمين. واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. آمين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan alhamdulillah yang mana hari ini insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita, dan kita sangat bersyukur pada Allah yang masih memanjangkan umur kita sampai saat ini dan mengambil iktibar di dalam bulan Muharram yang mulia ini, perkara yang besar yang berlaku kepada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, yang berkorban demi untuk menjalankan perintah Allah dan kasihnya kepada umatnya. Maka mudah-mudahan Allah menghubungkan kita dengan baginda Rasulullah melalui amalan-amalan kita dan istihdar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niyyatina, menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan kita, kerana itulah yang menghubungkan kita dengan Nabi kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum tuhaddithuna wa yuhaddithu lakum. Hidup aku baik untuk kamu, kamu boleh bercakap dengannya dan dia boleh bercakap dengan kamu, iaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mamati khairul lakum, dan kamu yakni jangan risau walaupun mati aku, kata Rasulullah, baik juga untuk kamu. Maknanya Nabi memberikan rasa tenang kepada kita yang tak dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia hidup. Maka Nabi kata, mati aku ada kebaikan, mati aku juga memberi kebaikan kepada kamu, khususnya umat yang tak dapat berjumpa Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu alayya a'malukum. Nabi menyebutkan, riwayat Al-Bazzar, hadis yang sahih, yang mana ditayangkan kepada aku amalan kamu. Ingat, bukan maksud di situ ditayangkan amalan kita kepada Nabi, Nabi yang beri ganjaran. Tidak, hanya Allah yang boleh memberikan ganjaran. Cuma Allah beri kerana kasihnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat dia. Maka Allah beri peluang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan amalan-amalan.
walaupun sudah wafatnya baginda Rasulullah, walaupun hakikatnya dia para nabi itu hidup di dalam kubur mereka. Tu'radu alayya a'malukum, ditayangkan pada aku amal-amal kamu. Bila sebut tayangkan pada aku amal-amal aku tu umum, masuk baik, masuk tak baik. Maka Nabi kata, fama wajadtu min khairin hamidullah alaih. Maka apa yang aku dapati baik, aku akan ucap puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas amalan-amalan yang telah kamu buat. Yang membawa maksud di situ Nabi memohon pada Allah untuk menerima amalan kita dengan mengucapkan puji syukur pada Allah. Wa ma wajadtu min syarrin astaghfirullah lakum. Dan apa yang aku dapati daripada kejahatan yang kau orang buat, apa Nabi buat? Nabi akan usaha di dalam kubur dia memohon daripada Allah agar ampunkan dosa-dosa kita, agar tunjukkan jalan taubat pada kita sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hubungan kita dengan Rasulullah. Selawat kita pada baginda Rasulullah satu amalan yang disukai. Dan bila kita duduk dalam majlis sebegini, pastinya Nabi SAW menyukai dan ditayangkan pada dia amalan-amalan ini, bukan untuk kita ujub dan riak, tetapi rasa syukur yang semakin bertambah dari hari ke hari apabila Allah mempermudahkan kepada sesuatu perkara yang dilihat yang pastinya oleh Allah untuk diberikan ganjaran dan ditayangkan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad untuk memberi peluang kepada Nabi Muhammad mendoakan umatnya. Maka ingat benda ni, jangan lupa bahawa kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang dimuliakan Allah yang sentiasa mendoakan kita. Oleh yang demikian, sambungan pengajian kita iaitu pada muka surat 112 dalam fasal yang baru, walaupun di dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tidak disebut fasal yang baru, terus menyambung berkenaan dengan adab tidur. Yang mana sebelum ni Abuya ada sebutkan bahawa jadikan akhir malam kamu itu witir. Dan Buya dah terangkan hari Selasa baru ni tentang kelebihan witir. Mudah-mudahan antum memahaminya. Hakikat witir itu apa? Satu salat yang dinamakan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang baik. Al-witru, iaitu al-fardu al-wahidu la syarika lahu la syabih wala nadhir wala mathil. Bila kita semayang di situ, sebenarnya maksud tujuan semayang witir itu untuk pengakhir sebelum kita tidur adalah bertujuan Allah nak mengingatkan kita supaya menghubungkan diri kita pada Allah, dan kita sedar apa yang kita dapat daripada bangun tidur sampai kita nak tidur balik itu semuanya milik Allah. Maka Allah berikan kepada kita berbentuk nikmat untuk diuji dan bala juga untuk ujian. Kalau nikmat Allah nak menguji kita, kita bersyukur ataupun tidak. Kalau bala, musibah yang Allah berikan atau sesuatu yang kita tidak suka, untuk Allah uji kita, sabar kita, penerimaan kita, redha kita di atas apa yang telah Allah berikan. Itu satu tanda kasih yang sangat tinggi. Apabila baik ke buruk ke Allah bagi ke aku tetap kasih engkau ya Allah. Ini kasih yang cukup tinggi. Dan itu diajar kita selalu sebut raditu billahi rabbah. Bukan setakat Allah suruh redha pada dia, tapi terima, bukan terima dia, bukan realisasikan dia, bukan setakat kasih dia, tetapi zat dia yang mulia dan nabi dia yang mulia dan kemudiannya agama yang mulia yang telah disebut selalu. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Maka kita sampai pada muka surat 112 yang mana menjadikan akhir malam kita itu. Kerana sebagaimana Buya sebutkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahl bin Sa'd, dia sebutkan lafaz dia, qala innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar
wa innahu min ahli jannah wa ya'malu 'amala ahli jannah wa innahu min ahli an-nar. Al-a'malu bil khawatim. Ini riwayat Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, yang mana Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya ada di kalangan kamu ini nanti ada hamba-hamba yang beramal amalan ahli neraka tapi dia tu ahli syurga. Ini pernah faham balik. Dan ada di kalangan kamu beramal ahli syurga tapi dia ahli neraka. Kemudian Nabi khatamkan hadis itu dengan apa? Sesungguhnya amalan-amalan kamu sama ada baik ataupun buruk dilihat kepada pengkhatamnya, penutup. Maka para ulama menyebutkan penutup hidup iaitu sebelum kita mati, dan dikiaskan juga kepada mati iaitu sebelum kita tidur. Kerana itu kita kena ingat Nabi SAW dulu dia pernah sebut satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdihi khaira ista'malahu." Pernah Nabi duduk dengan depan sahabat, Nabi kata pada sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya seseorang hamba tu kalau Allah nakkan kebaikan bagi dia di akhirat nanti, ista'malahu, Allah akan pergunakan dia." Maka sahabat tak faham. Kaifa yasta'miluhu? Bagaimana guna tu, maksudnya bagaimana menggunakan. Maka Nabi SAW menyebutkan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Allah beri taufik untuk dia beramal salih sebelum dia mati. Sini apa maksud dia? Maksud dia sebelum dia mati Allah bagi. Banyak contoh-contoh. Kita tidak ada hasad, akan bersyukur pada Allah. Cuma yang Buya ingatkan sebelum ini, jaga pemikiran dan mentaliti supaya jangan menganggap bahawa seolah-olah kita menerima keburukan-keburukan yang berlaku di atas muka bumi kerana ada contoh-contoh yang mana di hujungnya dimuliakan Allah dengan tanda-tanda yang baik. Itu yang Buya maksudkan. Bagi orang yang dapat demikian, alhamdulillah. Kita tidak tahu. Kemungkinan dia berubah di pertengahan jalan. Kemungkinan dia mula mencintai ulama. Kemungkinan dia mula mendekatkan diri pada Allah. Maka Allah muliakan. Cuma hati-hati sebab kita di zaman fitnah. Dengan ilmu yang sangat kurang, takut kita menafsirkan sesuatu kejadian di atas muka bumi Allah dengan tafsiran yang silap. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati semuanya, insya-Allah. Tapi Allah ni Maha Pengasih. Antum istiqamah lah dan teluskan hati. Insya-Allah Allah permudahkan di akhir sekali nanti. Karena itu Imam Ibn Hajar, kemudiannya para ulama yang lain menyebutkan maksud hadis ni, maknanya dia tu beramal ahli neraka, beramal amalan ahli neraka, tapi beramal amalan ahli syurga tapi jadi ahli neraka. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan tidak mustahil, tafsiran dia mengatakan bahawa seorang hamba yang mungkin zahir dia nampak beramal amalan ahli syurga tapi hakikatnya penuh dengan perasaan munafik dan riya, maka di akhirnya sebelum dimati Allah tunjukkan diri dia tu yang sebenar, maka mati dalam cara yang melakukan maksiat. Itu kata Imam Ibn Hajar. Dan bagi orang yang ahli neraka yang mungkin zahir dia nampak macam amalan ahli neraka, tetapi dia berusaha untuk mengubah diri dia, dalam hati dia itu Allah mengetahui. Tiba-tiba dia berubah dalam keadaan mungkin orang tidak tahu. Dan akhirnya dia beramal amalan ahli syurga dalam keadaan diam-diam.
dan orang tidak diheboh-hebohkan, maka akhirnya dia masuk syurga. Supaya Imam Ibn Hajar nak pesan pada kita supaya kita jangan silap faham tafsiran hadis ini. Jangan kita set terus dalam kepala kita bahawa alah, kalau dah nak jadi ahli syurga tu, kita buat jahat macam ni pun insya-Allah kalau kita ahli syurga Allah ubah hujung-hujung. Itu tak betul. Boleh faham? Tak betul mentaliti. Salah, sesat. Alah, kalau kau tu ahli neraka, beramal-amal pun, alah, kali masuk neraka juga, mesti ada buat maksiat, nanti masuk neraka juga. Tak betul. Itu kerja Allah, jangan dipersoal. Cuma Allah beritahu melalui lidah Nabi kita Muhammad SAW, nak beritahu kita tak boleh, hadis ni nak menunjukkan kita tak boleh nak tipu Tuhan. Dalam amalan kita, dalam apa kita buat, kita tak boleh nak tipu Allah. Allah tahu. Maka hadis ini menjadi dalil menunjukkan walaupun kadang-kadang zahir kita itu nampak, tapi Allah tidak mudah tertipu. Adakah benar kita buat itu kerana Allah, ataupun kita buat itu kerana manusia nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya, na'udzubillah min dzalik. Kan itu dia faham. Tapi kita usahalah insya-Allah sebelum kita tidur witir dan seterusnya apa yang akan diberitahu kepada kita oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Insya-Allah kita baca dan kita lihat yang mana disebutkan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Berkata penulis kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, mudah-mudahan kita dimanfaatkan dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Qala, berkata beliau, maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu padahal engkau tidur menghadap qiblah, padahal berbaring atas lambung yang kanan seperti mayat di dalam kubur. Kerana tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Barangkali engkau mati di dalam tidur itu, maka mati di dalam berbuat kebajikan. Bagi Buya, apa yang Buya mengaji apa sebagainya, memang bila kita tidur tu hakikatnya mati. Cuma bukan mati seperti mati yang betul, tapi dia mati. Bukan cakap kosong. Para ulama yang mengatakan demikian mendatangkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba dengar ayat dalam surah Zumar. Dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsika allati qada 'alayha al-maut wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Buya baca tu tak berlagu macam Quran, tapi tu Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kadang kita zaman kita ni kalau tak berlagu macam tu, kan Quran ni macam hadis je. Dah. Ada Quran. Kalau antum tengok, cuba buka surah Zumar tu ayat 40. Apa Allah sebut? Ini Buya sebutkan yang apa ni, fahamlah kalau tak teratur macam dalam terjemah tu khair insya-Allah. Allahu yatawaffal anfusa. Allah lah yang mematikan diri-diri. Hina mautiha. Ketika saat kematian dia. Dengar balik. Ini yang mati. Wallati lam tamut, tapi selepas tu ayat tu Allah kata apa? Wallati lam tamut
Dan bagi sesiapa yang tidak mati fi manamiha, pada ketika dia tidur. Dengar balik. Bagi sesiapa yang tidak mati fi manamiha. Kenapa dia masih tidak mati? Mati yang hakiki, keluar tu roh dia. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Bagi yang Allah matikan masa dia tidur, Allah takdirkan dia mati, Allah akan pegang dia, ruh dia, dan dia akan mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang tidak mati dalam tidur tu, Allah telah menghantarkan ajal dia itu pada masa yang akan ditentukan. Sebenarnya ayat ni kalau lihat turun kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah, golongan Quraisy ketika itu tak boleh terima tentang hari kebangkitan. Maka turun ayat ini nak menunjukkan satu contoh bila kita tidur. Sebenarnya bila kita tidur tu hakikatnya itu mati. Tetapi bukan mati yang hakiki, tetapi dia itu mati. Dalilnya ayat ini, Allah menidurkan kita dan Allah bangkitkan kita. Nak menunjukkan hari kebangkitan itu tidak mustahil. Kita matilah sebenarnya. Jadi sentiasa ingat. Bila kita bangun tidur tu, ingat ayat. Sebenarnya Allah, mana hakikatnya ajal tak sampai. Tapi ayat Allah tu nak menunjukkan kekuasaan Allah. Allah sebenarnya menunda matikan. Yang di dalam ilmu Allah tahu bila kita mati. Tapi pada kita, seolah-olah itu satu penundaan. Boleh faham tak? Kita bila baca ayat Quran ni, satu faham daripada sudut ta'alluq dia pada hamba. Hamba bila baca, apa yang aku boleh dapat faedah daripada ayat. Tapi bila ta'alluq, bila gantungkan kepada Allah, maknanya kena sesuaikan dengan Allah. Boleh faham tak? Tapi untuk kita, rujuk kepada para ulama kita, di situ seolah-olah ditunda. Di sisi Allah, ianya memang diketahui bila kita mati. Tapi bila Allah datangkan dengan lafaz begitu, supaya kita ini rasa bersyukur. Bila ta'alluq pada kita, kita akan rasa bersyukur. Bangun tak mati lagi. Maknanya bukan hari ni. Kerana itu Syekh Abdul Samad juga mengkaitkan benda ini. Al-Imam Al-Ghazali mengaitkan. Mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Cuma kita ni, zaman kita sekarang ini, datang fitnah yang menyebabkan kita memandang rendah para ulama yang terdahulu. Sedangkan Allah sebut mereka itu orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Dalam salah satu tafsiran surah Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang terdahulu. Satu tafsiran membawa maksud orang-orang yang terdahulu, yang dekat waktunya dengan Nabi SAW di kalangan salihin, ulama-ulama. Mereka ni orang-orang yang sabiqun as-sabiqun. Maknanya orang yang terdahulu. Satu tafsiran lagi membawa maksud itu adalah sifat orang yang terdahulu, yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Maka kalau dengan tafsiran itu, kita masih ada peluang. Kalau tafsiran yang pertama tadi, bukan kita. Kita hanya paling kurang ashabul yamin. Dan itu paling kuat, terutama ulama-ulama mutaakhirin di zaman kita menafsirkannya dengan makna berlumba-lumba. Maka sekurang-kurangnya kita dapat peluang tu mudah-mudahan. Sebab ayat yang seterusnya disebut was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun. Di situ dalil menunjukkan makna yang paling tepat, yang berlumba-lumba, yang sentiasa nak kat depan. Sebab di dalam ayat itu Allah kata thullatun minal awwalin, sebahagian besar mereka ini daripada puak-puak terdahulu, wa qalilun minal akhirin. Nama dah sikit daripada golongan kemudian. Betul tidak?
Kalaulah tafsiran itu semata-mata, bukan kita kata salah, tapi kalau kita letak semata-mata orang terdahulu, maka kenapa Allah kata ada sedikit orang kemudian? Para ulama yang mengatakan tidak ada percanggahan, sebab yang sedikit itu, kalau yang menafsirkan orang-orang terdahulu juga, yang sikit tu maksudnya apa? Iaitu orang-orang yang terdahulu daripada kita, pastinya sebelum zaman kita. Di kalangan Al-Imam Al-Ghazali, di kalangan para ulama yang lain sebelum kita ini. Mereka itulah yang sikit dan makin sikit. Daripada banyak, sikit. Tapi kalau ikut tafsiran yang Buya beritahu tadi, sebagian ulama mutaakhirin mengatakan, iaitu belum-belum, maka mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang sikit. Amin. Baik. Kerana itu, dia memang seumpama mati. Sesuai dengan apa yang Syekh Abdul Samad sebutkan di sini. Maka dia kata tidur, hamparkan tempat tidur itu padahal engkau tidur menghadap kiblat. Ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buya bila baca-baca, Buya rujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Antaranya dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saja Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tidur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan yang demikian. Bahkan menghadap kiblat, bahkan Nabi berbaring atas lambungnya yang kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas lambungnya yang kanan. Bagaimana hadis Al-Barra' ibn Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda'a." Nabi berwudu, wudu'uka lis-salah, iaitu wudu untuk salat. "Thumma taja'a ala shikkikal ayman." Kemudiannya Nabi kalau sifat Nabi SAW tidur, tangan Nabi, tangan kanan dia di atas pipi dia. Nabi tidur atas pipi dia. Kemudiannya lambung kanan. Kadang kita bila buat macam tu kan tangan kebas, tersepit kat pipi. Tapi cuba try pula. Dia tidur gitu. Kan cantik. Kalau kita tengok pun sopan nampak tidur. Kadang-kadang ada juga isteri kita kadang tidur begitu sebab baru lepas kena lempang dengan suami dia. Jadi sakit dia tidur gitu. Tak adalah tu, jarang-jarang kot. Dan itu sifat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi tidur di atas pipi dia dan di atas lambung kanan. Kerana itu dipesan kepada kita oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, didatangkan menterjemahkan kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali dan menambahkannya lagi, dan mengatakan bahawa tidur. Kan Allah sebut juga dalam surah An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Apa maksud dia wa ja'alna al-laila libasa? Kalau sebut libasa ni asalnya pakaian. Maka kerana itu dalam tafsir kalau kita lihat wa ja'alna al-laila libasa, iaitu Allah jadikan malam, kegelapan malam tu seolah-olah pakaian, selimut menutup kita. Letak. Maka Imam Tabari mengatakan apa? Sakanan lakum, ataupun litaskunu, untuk engkau berdiam pada waktu malam, maknanya tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan jadikan siang itu kehidupan untuk kamu bergerak. Kerana apa? Dhiya, cahaya malam itu, maka cahaya siang membantu kamu untuk bergerak. Maka malam untuk kita berehat. Maka ada adab dia. Itu salah satunya. Kemudian dia sebut lagi, dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang. Dia dah sebutkan tadi. Bila kita nak tidur, ambil air sembahyang. Bagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis yang Buya sebutkan tadi. Dia hadis tu panjang. Disebut iza ataitu madja'aka fatawadda wudu'uka lis-salat. Kalau sebelum kamu pergi ke tempat kamu berbaring tidur, maka berwuduklah kamu, wuduk untuk solat. Ni jarang kita buat dah. Kalau berdasarkan hadis ni, maknanya nak dekat tidur tu kita wuduk.
Tak apa aja kalau ada yang ada wuduk lepas isyak, dia boleh tahan. Tapi susah, tak mau menyusahkan diri kita. Takut nak tahan, nak keluar, nak bersentuh dengan isteri. Kadang susah. Jadi nak sebelum tidur tu ambil wuduk. Itu yang susah sikit orang nak buat. Macam-macam alasan. Saya bukan tak mau wuduk, Ustaz. Tapi bila saya wuduk tu jadi segar tu, tak boleh tidur. Banyak alasan. Nabi boleh tidur, apa semua boleh tidur. Ada yang kata alasan saya bukan apa, saya bila ambil wuduk tu, bila tidur isi pegang. Batal lagi. Ambil lah wuduk cara Imam Malik. Maka kerana dalam qaul, ada qaul dalam mazhab Malik, iaitu sentuhan isteri tidak membatalkan wuduk. Basuhlah kepala tu penuh, ikut cara wuduk Imam Malik macam mana, tak boleh. Lepas tu salah satunya Imam Malik, dia sapu seluruh kepala, daripada depan ke belakang. Lepas tu tidur lah. Cuma kadang orang kata saya ni kuat angin, kadang bila saya nak tidur tu macam mana kalau terkentut, bila saya baring-baring terkentut lagi, saya nak ambil wuduk lagi ke? Tak perlulah. Dah ambil sekali tu usaha. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidur dalam keadaan tidak kentut. Maknanya batal wuduk itu dengan tidur, bukan dengan kentut sebelum tidur. Maknanya kita dah tak sedar tu baru batal wuduk itu. Sebab hakikatnya bila kita tidur tu batal lah wuduk. Betul? Kecuali tidur yang mantap punggung ni. Tu pasal para ulama, kalau yang banyak buaya jumpa ni dekat Hadramaut, dekat Tarim. Kadang-kadang habaib mereka ni, dia orang tidur, dia duduk. Malam tu, dia duduk je tidur. Sebab apa? Dia tak mau batal wuduk. Sampai begitu sekali. Islam tidaklah tekan sampai macam tu. Tapi nak kata, dia maknanya, bukan dia tak ikut Islam, tapi memang dia nak sentiasa berwuduk. Nampak tak? Subhanallah, sampai macam tu. Tidur, duduk. Jadi mantap punggungnya. Macam Imam Syafi'i, dia sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Tu Imam Syafi'i. Luar biasa tak? Macam mana tu sembahyang subuh dengan wuduk isyak? Macam tu lah. Tak mustahil dia duduk. Kita buat sayang kita mampu. Islam tidak melarang bila orang buat macam tu. Masya Allah, Islam memuji. Tetapi kalau kata mesti buat, tidak. Islam tidak berkata begitu. Cuma mereka pada level-level mereka. Subhanallah. Baik. Kemudiannya apa? Ambil wuduk di salat. Seperti disebutkan mengambil air sembahyang. Dan sunat engkau suratkan akan wasiatmu. Tu. Maka engkau taruh di bawah bantal. Sebab hadis-hadis tentang wasiat ni penting. Wasiat ni dari segi bahasa dia pesanan. Tapi kalau dari segi mirath, pewarisan harta, iaitu memesankan untuk diberikan, disedekahkan atau diberikan sebahagian harta, iaitu tidak melebihi 1/3 daripada harta yang sedia ada yang ditinggalkan kepada orang-orang tertentu yang selain waris. Wasiat ini kepada selain waris. Maka berdasarkan hadis ini dia umum. Maka pesan, kalau dia lihat beberapa hadis, maka termasuk kedua-duanya. Tinggalkan pesan dan tinggalkan wasiat yang membawa maksud pesan, dan juga wasiat yang membawa maksud peninggalan harta. Kalau boleh buat dua-dua sekali, lagi bagus. Pesan mungkin nak pesan, kan? Pesan apa-apa. Kalau abang bangun, abang dah tak ada, tolonglah jaga aib abang. Mungkinlah kita nak cakap macam tu. Sebelum orang datang melawat, kemas rumah ni dulu. Mungkin dia nak pesan macam tu, kita tak tahu. Ataupun dia kata, abang nak beritahu, abang ada hutang yang ayang tak tahu, sayang tak tahu pun abang ada hutang dengan fulan bin fulan. Kalau abang tiada malam ni,
gunakanlah duit apa, KWSP ke, duit simpanan ke untuk bayar. Pesan, kadang ada suami-suami yang, betul tidak ni suami-suami, ada benda yang dirahsia kita tak tahu daripada isteri. Masa nak tidur tu pesan lah. Tak pasal-pasal tak mati lagi, isteri dah baca pula. Abang nak pesan sebenarnya abang ada bini nanti satu. Memang bangun tidur tu alamatnya meninggal terus. Dibedal oleh bini dia. Tapi kami tahu ada yang macam tu, ada berlaku. Ni faham? Baik. Maka disebutkan apa ni dengan wasiat sebab apa? Contohnya dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Walaupun sanad itu adalah dhaif, tetapi dhaif yang dikuatkan dengan hadis yang lain. Maka disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahrum man hurima wasiyatah. Orang-orang yang terharam ataupun yang bukan tu maksud tertinggi macam tu, bukan. Yang terharam dia ataupun terhijab dia adalah orang yang terhijab daripada meninggalkan wasiat. Di sini nak beritahu, hadis ni nak beritahu bahawa pentingnya wasiat. Kita kalau mati sempat tinggal pesan tu, maknanya insya-Allah hijab kita tu Allah angkat. Insya-Allah mudah nanti. Sebab maksudnya sebelum kita mati tu kita ingat, kita ada perasaan takut dan kita nak orang selesaikan. Nampak tak? Di sini masuk kedua-duanya. Pesanan atau nasihat dan juga wasiat yang membentuk pemberian harta. Buat. Kemudiannya ada lagi hadis Nabi SAW. Ni kelebihan dia pula. Man mata. Allah Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah. Man mata ala wasiyatin. Siapa yang mati dalam keadaan memberi wasiat, mata ala sabilin wa sunnah, maka dia dipandang oleh Allah mati di atas jalan yang di atas jalan yang benar dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala taqiyyin wa syahadah. Dan dia itu diiktibar mati dalam keadaan bertakwa dan bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, ataupun membawa maksud syahid, penyaksian, mati ala syahadah. Wa mata maghfuran lahu, kata Rasulullah, bahkan dia itu mati dalam keadaan terampun dosa-dosa dia. Jadi tak apalah ni, lebih-lebih kita musim pandemik ni. Banyak pesan pada isteri. Isteri pun pesanlah pada suami. Kalau abang pergi dulu begini. Isteri pula kata kalau saya pergi dulu bang, abang begini. Kalau boleh tulislah. Takut lupa. Bila tak tulis ni, hari ni wasiat dia lain, besok lain pula wasiat dia, lusa lain pula wasiat dia. Dah suami dia pun dia pening, kau ni berapa banyak wasiat kau ni? Dah tak tahu nak buat. Fikir betul-betul apa wasiat, tulis lah. Bila tulis tu banyak makna pun tak apa, tapi tertulis. Boleh faham? Janganlah tinggal pesan yang pelik-pelik. Abang, kalau saya pergi dulu, janganlah abang kahwin kecuali anak-anak kita semua dah 40 ke atas. La ilaha illallah. Apa kau seksa suami kau macam tu? Maka kalau berlaku macam tu, kalau orang merujuk para ulama, dia tanya, boleh pakai tak benda ni? Tak dipakai. Sebab benda tu berlawanan dengan sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah pakai. Macam ada seorang hamba Allah Buya cakap tu sebab ada bertanya. Dia tanya, sebab isteri dia meninggal, lepas tu tak lama tu dia ada rasa nak kahwin, dia tanya Buya. Bukan di kalangan antum. Yang perasan pula, kan dalam kepala tu tak ada adab. Dalam hati tak ada adab tu. Buya tu nak cakap siapa? Siapa yang kena? Tapi ni pengalaman Buya. Bukan kamu aja, di kat Melaka ni pun ada orang jumpa Buya. Macam-macam.
Jadi untuk faedah. Jadi bila bertanya macam mana dia siap kata lagi bahawa dia telah berjanji, bukan berjanji, isteri dia kata, bang, kalau saya tak ada besok abang kahwin lagi. Tak, abang tak akan cari dah sesiapa. Adakah itu dikira janji, Ustaz? Tapi sebab bila dia dah meninggal tu dah berapa tahun ni, saya terjumpa pula kawan universiti saya yang dulu tu. Asalnya memang saya nak kahwin dengan dia. Kebetulan dia punya suami pun dah mati, dah meninggal. Jadi dia macam berkenan kat saya pun berkenan kat dia. Berdosa ke saya, Ustaz? Teruk ke saya? Dah kahwin. Habis saya dah cakap macam tu. Dah tak apa. Walaupun kamu dah bercakap macam tu, ianya berlawanan dengan sesuatu yang dibolehkan. Kenapa berjanji untuk tidak memboleh? Jalan aja. Buat apa seksa diri, duduk kat rumah kering macam tu je. Dah. Cari bini. Kahwin. Anak-anak ni ingat, jangan halang-halang. Kecuali lah kalau bakal bapak kita, bapak yang kedua tu, kita kenal dia, bukan tuduh, tapi dengan bukti seorang yang tak elok, minum arak dan sebagainya. Terang elok-elok. Yang itu bolehlah kita pesan supaya mak kita tak teraniaya atau nak ambil harta, tapi dengan bukti. Bukan dengar-dengar je, bukan rasa-rasa, tak boleh. Boleh? Baik. Maka disebutkan apa tadi tu? Wasiat. Jadi tinggal tak apa, cuba try. Kalau tak biasa letak kat bantal, pesan. Kan tidur kan korang, kan tidur dua orang, suami isteri. Pesan lah. Isteri minta maaf pada suami, suami minta maaf sebelum tidur. Ni abang pesan kalau abang tak bangun. Abang ni apa ni, mulut cakap bukan-bukan ni. Selalu macam tu. Janganlah cakap macam tu. Suami nak beramal. Tapi abang tak pernah buat macam ni. Selalu orang kata bila tak pernah buat, tiba-tiba dia buat. Orang kata bukan terbiat bang. Memang nak mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua akan mati. Dan dalil yang Buya sebutkan tadi, surah Az-Zumar ayat 42. Kan jelas Allah kata, bila ada yang Allah tidurkan, Allah terus tak bangunkan. Itu mati. Dan yang tak bangun, yang boleh bangun tu, Allah letakkan, tundakan bagi pahaman kita seolah-olah Allah menundakan pada waktu lain untuk kita bersyukur pada Allah dan beramal. Apa sah? Boleh? InsyaAllah. Buya pun begitu juga. Kadang-kadang terlupa juga Buya. Kadang-kadang letak, lepas tu entah hilang mana kertasnya, tak tengok anak buat ni apa? Buat apa terbang. Ni aku punya wasiat ni. Mana dia dapat? Baik. Kemudiannya apa dia? Tak bawa bantal. Buya teringat anak guru Buya, ada anak guru Buya Abi Omar Muhammad Salim Hafid. Nama dia Fatimah Az-Zahra, anak dia. Dia meninggal masa tu umur dia baru budak lagi, dan mungkin 10, wallahu alam, tapi budak. Dia meninggal lemas masa tu ketika ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam. Ziarah kuburnya Nabi Allah Hud, kami setahun 2 kali. Jadi bila pergi tu ada waktu yang lelaki mandi di sungai tepi tu, sebab sungai tu ramai orang soleh mandi, tak ada apa-apa pun. Kadang-kadang tu timbul fitnah bila mandi tu bersih dari dosa. Bukan, tu semua tak mengarut. Orang-orang cakap saja mandi situ, orang panggil tabarruk bil athar, maknanya mengambil berkat dengan athar. Itu boleh dalam Islam, dengan kesan-kesan salihin. Orang duduk situ, ambil wuduk kat situ. Itu je kita nak ambil barakah. Jadi anak dia ketika tu, bila waktu perempuan ditutup kawasan tu, dia pun lemas. Abi Umar bila balik ke rumah, pergi ke bilik anak dia, Fatimah Zahra, budak lagi. Anak dia yang keberapa Buya tak ingat. Bila kemaskan katil dia, angkat bantal dia, ada pesan dekat situ. Tapi pesan dia pendek je. Apa pesan dia? Fatimahuz Zahra ila jannatin na'im. Itu pesan dia. Dia nak beritahu bapak dia, Fatimah Zahra telah pergi ke syurga yang penuh nikmat. Allahu akbar. Dia budak kan? Mungkin dia tak tahu nak pesan apa yang dia nak pesan. Dia nak nasihat, ayah dia ulama besar. Dia budak lagi. Jadi yang dia tulis, bila dia belajar dengan ayah dia, bahawa tinggal wasiat, tinggal pesan. Jadi yang dia boleh tinggal pesan, maknanya
dia nak pergi syurga. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita bawa bantal anak kita ada apa? PSP, Comac, apa lagi bawa bantal? Handset. Allahu Akbar. Muhasabah diri kita. Tengok bawa bantal anak kita. Kadang tak apa dia letak dalam. Kadang-kadang bukan bawa bantal. Dalam bantal, sarung bantal. Dia nyorokkan something. Kadang jangan ikut sangat macam orang barat. Bila anak baru budak lagi, dah bagi bilik khas, privacy dia. Kita pun tak boleh masuk. Tak betul. Yang dalam Islam, bilik mak ayah, anak tak boleh sewenang-wenang masuk kecuali dengan izin mak ayah. Bilik anak-anak, boleh masuk walaupun tanpa izin. Kecuali kalau anak tu kat dalam, ketuk lah. Tapi kita tak boleh halang mak ayah kita nak masuk. Ketuk lah. Kalau anak dara, kena ketuk, beritahu nak masuk. Pun tak ada masalah. Cuma anak dara tu kita ketuk sama macam anak lelaki lah. Supaya takut dia kan dah besar dan sebagainya. Lainlah kecuali bila anak itu sudah meningkat umur dia sekian. Perempuan yang sudah balik, yang sudah nampak bentuk seorang perempuan, maka ayah kena minta izin untuk masuk. Sebab takut dekat situ boleh menimbulkan yang tidak baik. Zaman kita ni kan. Tapi boleh masuk. Maknanya minta izin tu, maksudnya minta izin untuk tujuan apa? Untuk anak bersedia, anak perempuan tu bersedia, ayah nak masuk, nak tengok, ataupun nak tanya khabar, nak check, spot check. Zaman sekarang ni macam-macam kan? Baik. Kemudiannya apa lagi? Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat daripada segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar. Tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Kerana itu kalau kita tengok Nabi SAW, antara amalan Nabi ketika sebelum tidur, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, Nabi buat apa? Man qala hina ya'wi ila firashi. Nabi pesan pada kita untuk kita amal. Man qala hina ya'wi ila firashi. Sesiapa yang membaca ketika mana dia pergi ke katil dia, mana nak tidur lah, dia baca apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca lepas sembahyang tu, istighfar lepas sembahyang tu kan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, salas marrat, kata Rasulullah, 3 kali. Apa Allah bagi itu je? 3 kali dia baca yang macam kita lepas sembahyang tu, istighfar. Ghafarallahu lahu dhunubahu, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Wa in kana mislu zubadil bahr, zabadil bahr, iaitu walaupun seperti buih di lautan. Banyak pendosa dia macam buih kat lautan. Banyak tu buih di lautan. Walau banyak macam mana pun, Allah akan ampunkan dosa. Tak cukup dengan tu. Dalam riwayat ni Nabi sambung lagi. Nak beritahu kita Allah memang akan ampunkan dosa kita. InsyaAllah kalau kita baca dengan keterusan kita. Betul. Dan hak Allah, dia nak bagi atau tak bagi. Bahkan kalau Allah bagi, Allah beri taufik, walau sebanyak buih di lautan, Allah akan ambil. Nabi nak bagi kita yakin betul, faham lagi. Wa in kanat adad waraq asy-syajar. Nabi kata, dan walaupun sebanyak bilangan daun-daun yang di pokok yang ada dekat bumi. Walau sebanyak, nak kata banyaklah tu. Tak cukup lagi, Nabi kata apa? Wa in kanat adadu ramlin 'alij. Walaupun dosa kau tu sebanyak pasir yang halus, abuk pasir tu yang halus ke? Kecil-kecil tu. Banyak mana tu? Berapa banyak pasir atas muka bumi ni? Kira butir-butir dia tu yang halus, yang paling halus. Debu dia tu. Wa in kanat adadu, tak habis lagi Nabi kata apa? Wa in kanat adadu ayyamid dunia. Dan walaupun sebanyak mana dosa kau, sebanyak bilangan hari kat dunia, Allah akan ampunkan dosa. Macam mana? Sebelum tidur,
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu, 3 kan? 3 kali. Nak lebih boleh tak? Boleh. Kita ni kadang-kadang bila dengar semangat terus tanya nak lebih boleh tak? Try dulu 3 kali. Buatlah dulu 40 kali. 40 hari tidur. Buat. Ustaz, saya ni tidur satu hari 3 kali. Buat 3-3 tu. Banyaknya kau tidur. Tak apa, buat 3. Kalau cukup 40 okey. Okey, tak ada masalah. Cuma kalau ikut apa yang diajar oleh Imam Syekh Abdul Samad Al-Mani dan juga Imam Ghazali, iaitu tidur yang membawa maksud tidur malam tu lah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi betul juga, maknanya semua tidur. Sebab bila kita tidur tu ianya mati. Boleh? Cuba buat 3 kali je sebelum tidur. Lepas baca tu jangan tengok benda-benda lain dah. Banyak lagi nak baca, bukan takat tu aja. Sekejap lagi kita bacalah adab-adab dia. Kan hadis-hadis Nabi banyak. Amalan tu kalau gabung semua, itu yang diletakkan oleh Syekh Abdul Samad, para ulama kita. Jangan sangka buruk kata ni ada dalil ke tidak, ada dalil ke tidak. Kalau nak tahu dalil, cari. Jangan komplain. Jangan kata, ni rasa macam pelik je. Ada ke dalil ni? Engkau yang rasa pelik sebab kau baru belajar. Entah-entah memang ada hadisnya. Jadi cara dia macam mana? Rujuk kitab. Kalau nak rasa hati tu lebih, tetap. Ataupun rujuk para ulama. Boleh? Okey ke ni? Lemah aja ni. Longlai aja. Baik. Apa tadi? Dan ingatkan olehmu ketika seperti di dalam kubur seorang tiada sertamu itu melainkan amalmu. Betul? Dia akan teman kita. Quran yang kita baca akan teman kita. Amalan kita akan teman kita. Bahkan ayat-ayat Quran yang kita hafal dan kita baca itu akan berbentuk seperti lelaki yang muda, sebagaimana hadis Nabi SAW, yang bahkan ada riwayat yang mengatakan lelaki yang berubah warna muka. Kerana apa? Nak mengkiaskan kepada berubah warna muka tu tak macam warna kat dunia ni. Sebab apa? Nak menunjukkan letihnya kita, berubahnya wajah kita. Maknanya biasanya berubah warna muka ni maksudnya pucat. Sebab kita bila bangun malam membaca Quran, banyak membaca, muka jadi pucat. Orang panggil istilah dia bercahaya lah, nampak pucat, putih. Boleh faham tak? Dia akan tolong kita. Zaman sekarang ni kadang kulit cantik, putih, melepak, dipakai make up. Itu belum confirm lagi. Belum confirm lagi. Tapi tak salah. Nak suruh jaga muka perempuan-perempuan, dia ambil pencuci yang penting halal untuk dia bersih muka dia. An-nazafatu minal iman. Niat macam tu. Tapi bukan nak melawan, nak melaram kat luar sana. Punyalah syukur kadang-kadang. Bukan kita syukur dengan penyakit pandemik ni. Tapi nak kata, subhanallah. Orang perempuan yang dulu duk melarang muka, duk tunjuk, badan muka kau. Semua kena tutup sekarang. Siapa nak tengok muka kau? Ni rahmah tau daripada Allah. Nak mengurangkan dosa kita. Nampak tak? Kurang mana? Kurang keluar. Duduk rumah. Muka tak boleh nak tayang orang perempuan. Sebelum ni duk tayang kan? Maksudnya, bukan tayang, maksudnya tayang dengan erti kata tak elok lah. Maksudnya nak tunjuk muka kita cantik kat luar sana, nak melaram, pakai gencu. Mana nak nampak gencu sekarang ni? Ada tak jumpa mask yang tutup, nampak bibir dia ada lubang? Mana ada lah. Kalau antum tengok yang keluar-keluar yang biasa pakai gencu tu, sekali-sekala tu kalau saudara lah tarik mask dia, confirm tak ada gencu. Buat apa? Tu orang tak nampak. Lalu pakai orang tengok kan? Tapi ada jugalah. Tak kisahlah. Tapi kalau pakai cuci muka tak salah. Yang letak mask yang sebelum tidur tu, letak apa ni, kulit telur. Letak kulit telur pula. Kuning telur, putih telur. Apa macam-macam lah dibuat. Nak cantik, nak bersih, nak elok kulit untuk suami. Banyak pahala dia. Tak apalah. Yang penting jangan yang tidak halal. Baru ni ada seorang hamba Allah yang
tak mendengar orang pekak bisu bertanya soalan pada Buya, hantar SMS, hantar mesej, pesanan, bertanyakan tentang ada kawan dia pun pekak bisu juga. Dah lama mengamal sebab kawan dia ni cantik, perempuan cantik semua, kulit cantik, muda je walaupun umur dah meningkat. Maka bila tanya rahsia, rupanya dia ni inilah mungkin dia terikut-ikut kawan ataupun jalan yang salah. Dia dalam sebulan sekali macam itulah lebih kurang dia akan minum darah haid. Jadi dia kata macam mana ni? Haram. Nampak yang bertanya tu pun dia pun boleh ke untuk tujuan sebab dia ada manfaat untuk kecantikan. Geli-geleman aku. Kan? Dia tanya. Jadi Buya cakap, tapi kita jawab jangan ikut emosi. Kita kata yang pertama, darah itu adalah hukumnya najis. Allah berfirman, "Hurriman 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Maka darah adalah sejenis najis. Memakan najis itu adalah hukumnya haram. Lepas tu bawa pula hadis yang menerangkan tentang darah manusia. Kemudian darah haid memang jelas mengatakan itu adalah kotoran. Nabi sebut, maka kita terang-terang, maka hukum dia sekian. Walaupun ada manfaat, kita datangkan pula dalil, ada benda-benda yang Allah haramkan, kan? Kan ada contohnya macam arak itu, kan ada dalam ayat Quran sebut wa aktsaru fiha Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ayat itu menerangkan bahawa mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya arak. Kadang memang ada orang daripada sudut akal manusia, dia rasa mungkin benda tu bermanfaat pada dia. Contoh orang minum arak, dia dah tak serabut kepala dia seketika. Kan okeylah, rasa kurang-kurangnya dapatlah hilang masalah dalam sejam 2 jam. Manfaat dah tu, dari segi bahasa ada faedah lah. Tetapi Islam tak boleh terima sebab mudarat dia lebih besar dan menguasai. Maka Islam tolak. Jadi kalau berdalilkan ada manfaat pun tak boleh berdalilkan ada manfaat. Itu pasal penting juga belajar hukum. Jangan antum semua ni kalau kita belajar-belajar ni jangan hanya ambil fadail amal semata-mata ataupun nak benda-benda yang kita nak sedap dengar saja. Kan Buya bersebut baru ni dalam kuliah tafsir, jangan hanya amani. Orang-orang awam ni, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Orang-orang buta huruf yang membawa masuk orang-orang awam yang jahil ini di zaman Bani Israel, dia orang ni tak faham pun kitab. Dan yang dia orang dapat hanya benda-benda yang dia orang nak dengar seronok. Jadi kalau kita belajar hukum hakam, letih lah. Cuba cerita sikit benda-benda yang supaya kita feel. Nampak? Tak boleh juga. Tu sifat tu tak elok juga. Tetapi kalau kita nak memahami lagi, macam ada sekalangan antum yang bertanya apakah kelebihan-kelebihan dalam masa yang sama belajar juga tentang hukum, itu bagus. Alhamdulillah. Tapi jangan muhasabah diri kita. Aku ni jenis macam mana? Aku suka tak dengar hukum hakam ni? Ke aku malas nak dengar yang ini? Aku nak dengar yang bebel saja. Tak mau. Tak betul. Sebab hukum penting. Syariat itu penting. Islam itu datang dengan syariat. Jangan kalaulah walaupun ada khilaf ulama, ada yang mengagikan syariat berbeza dengan hakikat. Kalau jumhur ulama sufi yang berhimpun dengan ulama-ulama Azhar, Habib Ali dan sebagainya di Rusia, sebelumnya ada nama Tantan tempat dia tu, yang telah ittifaq bahawa hakikat dan makrifat, hakikat dan syariat itu adalah satu, tidak boleh dipisahkan walaupun namanya berbeza, walaupun ia hakikatnya berbeza, tapi dia kena satu, dia kena bersama. Walaupun ada yang mengikut khilaf, ada yang mengasingkan, tetapi tetap ianya daripada Allah dan Rasul. Jangan merendah-rendahkan. Tak betul macam tu. Sebab yang syariat datang daripada Allah juga. Hakikat itu juga yang Allah nak kita faham daripada syariat itu. Macam mana kita nak memaham Islam itu kalau tidak melalui syariat? Macam mana nak sampai kepada maksud hakikat kalau tidak memahami zahirnya dahulu? Itu yang Imam Ghazali ajar kita. Tidak akan sampai kepada batin kecuali melalui zahirnya. Tidak boleh sampai kepada yang dalam kecuali luarannya. Kan dalam kita belajar dulu sebelum ni disebut,
Jadi jangan tertiba melompat kat dalam je. Sejak bila kau masuk? Aku tak nampak pun kau masuk pintu. Itulah saya ni bukan biasa-biasa. Kepala otak kau. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Action sangat pasal apa? Baik. Baik. Dan ingatkan olehmu ketika seperti di dalam kubur seseorang, tiada sertamu itu melainkan amalmu. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada kehinggaannya. Maknanya tak ada penghujungnya. Iyalah, kalau antum masuk aja kubur, tiba-tiba dah nampak nikmat, Allah, nikmat. Sebab akan dapat bertambah lagi selepas tu. Dari hari ke hari akan bertambah. Sampai kiamat, lagi luar biasa yang kamu tak pernah tengok dalam alam barzah, dalam kubur. Akan lagi luar biasa nanti. Kerana itu cuba usaha sungguh-sungguh. Banyak berdoa supaya kita bangkit. Sebab di syurga ni dia ada tingkat-tingkat dia. Maka kebanyakan para salihin, para awliya yang dekat sungguh dengan Allah, para anbiya, mereka itu ada tempat dia. Kadang-kadang kalau syurga itu terlalu luas, dia ada tempat dia berhimpun. Jadi kita doa minta-minta dapat. Macam kita, bukan Buya kata sebiji, tapi kiasan yang kita boleh nampak daripada dunia kita ni pun kita dah nampak. Yang jenis VIP, dia tak duduk kat jalan kebun. Kan? Dia tak duduk dekat teluk, mungkin teluk paling mengarang. Kebanyakan VIP dia kumpul kat mana? Tu Kota Damansara, Darul Covid contohnya, kan? Ataupun apa ni, tempat-tempat yang high class lah, atas-atas bukit. Betul tak? Jadi yang mulia di sisi Allah, maka tempatnya sangat mulia. Dan telah diberitahu macam mana nak dekat dengan dia. Antaranya berai anak yatim, Nabi kata duduk dengan aku macam ni. Dekat aja, sebelahnya bola aja. Maknanya hampirnya kita dengan berai ke anak-anak yatim. Bukan itu saja, banyak lagi. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kata, orang yang paling dekat aku dalam hadis yang lain pula Nabi kata, orang yang paling dekat aku dekat syurga nanti, aktsarukum alayya salah. Orang yang paling banyak selawat kat atas aku. Selawat. Allahu akbar. InsyaAllah lah, kita tak dapat peluang yang situ, mungkin dapat peluang yang selawat. Nampak? Tak dapat peluang yang mungkin tak dapat berjumpa orang, dapat berselawat sebagainya, mungkin dapat yang anak yatim tu. Macam itulah juga orang-orang yang meninggal di kalangan kita, kita tak tahu. Yang pasti dia orang yang baik. Dia ada melakukan benda yang Allah suka. Dah. Itu pasal Allah pemudah dia. Tapi jangan terlalu stuck kat situ nah. Jangan mengkonfirmkan sesuatu. Itu tanda-tanda. Haknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita semua husnul khatimah, insyaAllah. Seperti mana yang kita faham, hasil kita belajar daripada contoh-contoh yang ada orang-orang yang meninggal. Buya ada dalam musim pandemik ni juga ada Buya kenal guru-guru yang mulia yang pernah mengajar pondok dan sebagainya, ada meninggal. Masya-Allah, luar biasa. Ada yang meninggal dalam keadaan senyumnya. Cuma benda tu tidak heboh. Alhamdulillah lah, yang ni kalau kita dengar yang heboh-heboh ni walaupun di kalangan yang itu, tetapi memang tanda-tandanya itu benar yang kita belajar. Tapi jangan terus buat conclusion bahawa macam tu pun dapat. Dah, kita tak tahu, mungkin dia ada buat benda baik ataupun dia berubah atau di saat-saat akhir dia. Pasal Allah muliakan. Betul tak? Hatta kalau kita tengok orang meninggal terbakar, nampak teruk, rentung, tapi kemungkinan dia ahli syurga. Sebab apa? Allah nak menghapuskan dosa-dosa yang berbaki di dunia. Dan dia dikira syahid akhirat. Orang meninggal wabak, meninggal apa orang panggil? Meninggal wabak, meninggal lemas, meninggal terbakar, meninggal aksiden on spot. Yang itu semua syahid akhirat, iaitu pada makam syahid. Tapi di dunia tidak boleh diurus seperti orang mati syahid. Dipaham tak? Baik, insyaAllah. Ni semalam 20,000. Naik lagi. Yang selalu menengok tu serabut aja. Dah tak payah tengok, minta doa je tuan. Kalau serabut sangat, sekali-sekala je tengok, seminggu sekali. Tengok lah. Sebab kalau kita tengok hari-hari pun takkan berubah pun. Lepas tu pula syaitan datang atas kepala, kita pun komen macam-macam. Masa itulah kita komen kerajaan, kita komen itu, komen ini. Tak puas hati semua. Kerajaan tak bagi keluar, marah, seksa, rindu mak bapak.
Allah, macam mana ni? Bila kerajaan bagi pula, nanti berjangkit pula nanti. Macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Apa yang kau tak puas hati ni macam-macam? Memang tak ada yang sempurna. Macam Buya lah, pada pandangan Buya lah ya. Buya ni muallim, Buya ni mengajar. Contohnya macam parlimen. Sepatutnya sekarang ni, dalam tempoh sekarang ni, cuba sabar dulu masing-masing. Bantulah kerajaan yang sedia ada. Nanti pilihan raya, ubahlah. Kalau siapa nak ubah. Sekarang ni tengah kritikal kan. Bantulah macam mana nak selesai masalah. Ini, madai macam ni lah. Kau nak suruh tinggal letak jawatan. Tak macam ni lah. Kau nak ni. Bukan lama sangat pun. Kalau ikut pilihan raya, kalau normal bila? 2000 apa? Kalau 5 tahun lah. Standard 5 tahun. Apa? 2024? Berapa? Orang ni tahu tak? Tak lama dah. Ini tengah dengan kereta. Tapi itulah nafsu. Kita tak tahu ketelusan yang sebenar tu macam mana. Tapi kita bersangka baiklah. Mungkin yang belah situ dia nak supaya kalau dia dapat merintah dia boleh buat yang terbaik. Tapi benda semua subjektif. Tak pasti. Tak confirm. Tak mengkonfirmkan yang bakal mengganti boleh buat yang lebih baik. Kita tak tahu. Yang ada sekarang ni pun kita tak tahu boleh buat ke tidak. Tapi sekurang-kurangnya tengah ada sekarang ni bantulah. Sebab tengah elok ni duk sibuk macam tu. Macam mana yang ini nak menumpu? Tak buat. Pening kepala. Tu maksud Buya. Ini buka hati kita. Buka lapang kita kalau kita fikir cara yang terbaik. Tapi nak buat macam mana? Benda nak jadi kita. Jadi tak ada kuasa. Tak ada apa. Allah, kita doakan pemimpin-pemimpin kita tu minta Allah bagi petunjuk. Kerajaan ke ataupun di kalangan pembangkang yang jadi YB tu Allah bagi petunjuk supaya mereka sedar, mereka akan ditanya hari akhirat. Banyak kalau YB tu kawasan Bukit Raja, satu Bukit Raja tu Allah akan tanya besok hari kiamat. Patutnya itu. Tapi itulah, mudah-mudahan kita doakan mereka Allah bagi petunjuk sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang baik. Jadi ke tak jadi itu hak Allah. Tapi tak mustahil. Jadi kita doakanlah yang baik. Dan bagi orang yang betul-betul telus dalam memperjuangkan agama Islam atau atas nama Islam, kita doakan mereka jujur dan telus. Dan mendoakan apa yang mereka cita-citakan dapat. Kerana nak menjaga. Kadang-kadang ada sebab ada dalam politik ni kadang-kadang dia orang mendahulukan sesuatu yang lebih aula. Contohnya macam sebelum ni kadang dengan hudud dengan macam-macam. Tapi yang paling penting nak menjaga pemikiran liberal ataupun sebagainya menguasai masyarakat Malaysia. Mungkin diaulakan yang itu dahulu, maka yang lain slow dah tak cakap. Jadi kita jangan cepat sangat. Buya bukan tahu sangat politik, tapi Buya baca buku-buku tu. Bila kita mengaji dulu, kita belajar baca bab siasat. Memang Buya pening. Jadi bila Buya pening, Buya tak berapa minat. Tapi dalam Islam memang ada. Kalau peperangan dia ada helah. Helah ni bukan tipu, tetapi mendahulukan yang mana lebih dahulu. Mungkin pada waktu sekian kita dahulukan yang ini. Tiba-tiba bila sampai satu masa kita kena dahulukan yang lain, yang ni kena slowkan. Itu dalam tu. Jadi kita jangan cepat. Boleh faham? Tapi adalah pandangan Buya juga yang kadang-kadang berlawan dengan pokok-pokok politik ni. Itu hak Buya lah kita mengaji kan. Kita mengaji bukan nak berkeras, tapi kau kalau kau rasa itu betul, jalanlah. Itu je lah. Boleh? Baik. Mana tadi? Dan ingatkan olehmu ketika seperti dia mana tadi? Tu dah baca. Tu Allah sebut apa dia? Auzubillahi minasyaitanir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal, buat kerja yang baik walau sebesar zarah, akan dilihat, akan ditunjukkan, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat kejahatan pun akan dilihat. Dan apa yang Buya sebutkan ayat sebelum ni, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina. Bila diletakkan kitab, maka orang-orang yang buat maksiat semua takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu, apa yang mereka kata? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa cerita kitab ni? Terperanjat semua. Semua dah rasa menyesal, dah takut. Padahal kita dah tahu masa kat dunia ni. Tapi bila nampak tu, lah, betul lah. Baru nak mengaku. Yakin tu tak dapat dekat dunia. Terima, tapi yakin tu tak dapat sepenuhnya. Bila nampak, betul lah.
Apa cerita kitab ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha li ta'ajjub. Ma li hadzal kitab. Ma di situ ma li ta'ajjub. Apa tu yang membawa maksud ta'ajjub? Maknanya heran ataupun terkejut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tak tinggal sikit pun. Kecil tak tinggal. Besar lagi lah tak tinggal. Nampak ketika tu? Wajadu ma amil. Maka mereka mendapati apa yang mereka amalkan hadira, ada dalam kitab. Daripada kita start dialah akil balik setelah start di muka taklif, semua di sini. Yang baik duduk seorang-seorang, duduk depan orang. Hati kita yang disembunyikan dalam hati, semua ada. Detail sedetail itu. Masa tu menyesal pun dah tak boleh. Nah. Dan hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi dan cerik tempat air sembahyang. Ni di zaman Rasulullah SAW memang ada air. Di zaman imam-imam mazhab pun, antaranya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Macam kisah Imam Syafi'i pergi tidur rumah Imam Ahmad, memang disediakan bejana untuk Imam Syafi'i berwuduk di dalam biliknya untuk dia berqiyamul lail. Cuma macam kita ni dah ada bilik air, senanglah dalam bilik kan. Tak payahlah berjana lagi. Tak payahlah letak lagi. Okey, boleh faham? Baik. Tak apalah. Maknanya sediakan, maknanya mudahkan kita untuk ambil air semayang, bangun qiyamul lail. Bersiwak. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak. Pakaikan siwak sebelum tidur. Macam kita berugigi tu. Okey. Diiktibar insya-Allah. Dapat sebelum tidur gosok gigi. Baik. Kemudiannya semalam pukul berapa anak-anak Buya suruh gosok gigi sebelum tidur. Walaupun gosok tetap rongak juga. Dia gosok kadang buat kadang tak. Tapi malam tadi si Husin lah. Si Husin ni dah gosok gigi. Lepas tu Buya tengah duduk kat meja makan kek batik Sumayah buat. Jadi baru tahu dia buat. Jadi Buya nak rasa. Jadi Husin pun datang. Wah, sedapnya. Lepas tu dia pun makan. Buya, dia kata, Husin dah gosok gigi pula tadi. Jadi nak kena gosok balik lah ya. Rugi lah. Dia kata, rugi ubat gigi. Dia kata, wah memanglah. Lain kali kalau dah gosok. Ni jangan gosok dulu. Koklah nak makan lagi. Lepas tu gosok. Budak-budak. Gelak juga kita bila dengar. Macam orang tua pula cakap. Bila cakap macam tu, rugi-rugi ni. Macam orang bekerja pula. Duk kira gaji sekarang ni. Alamak, kalau belanja ni terlebih ni kan rugi pula. Ni kata sifat. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Mana tadi? Engkau bersediakan pada ketika hendak ni. Kita terus baca. Tidur, itu sugi. Dan cerik tempat air semayang. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur. Itu atas bangun pada tengah malam. Ni, kita dah terangkan. Kerana berbuat semayang tahajud. Buya dah terangkan. Tahajud maknanya datang daripada kalimah hujud. Hujud membawa maksud tidur. Bila sebut tahajud daripada tahajjada, maksudnya salah satu makna dia iaitu yang membawa makna penafian. Hakikat dia sebenarnya membawa makna menetapkan. Maknanya bangun, bila sebut hakikatnya asal makna tahajjada menetapkan tidur. Tapi ada dalam bab-bab ini yang berlawanan, dan ini masuk dalam berlawanan. Bila sebut hujud tidur, bila sebut tahajjada menafikan tidur. Maknanya bangun malam untuk sembahyang yang menolak tidur. Maknanya kita tak tidur, kita bangun. Patutnya waktu tidur, betul tidak? Kita tolak. Atau kerana bangun dahulu daripada waktu subuh, atau bangun awal sebelum subuh. Mungkin dia tak ada nak sembahyang tahajud, dia bangun awal, dia nak bangun awal. Jadi niatkan begitu supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Nak buat sembahyang subuh pada awal waktu dengar azan elok-elok. Lepas tu lepas azan tu sembahyang qabliyah. Itu yang biasa. Kalau yang ada amalan-amalan dia, macam tu lah. Macam yang Buya pernah sebut sebelum ni. Okey. Pada awal waktu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, raka'atani fi jawfil laili, 2 rakaat pada pertengahan malam, pada perut malam. Mana pertengahan malam itu kanzani. Raka'atani kanzani. Rakaatan 2 rakaat. Di tengah malam itu sama macam 2 kanzan. Kalau bahasa kat sini apa? Pembedaraan. Maksudnya
Dua kanzun ni asalnya peti harta tau. Pernah dengar cerita harta karun kan? Kan selalu bukan apa ni, harta karun kan, kalau kita jumpa kan dalam peti buka. Pernah tengok cerita-cerita Lanon tu, yang bila dia jumpa kapal tu, nampak peti penuh harta dalam tu, betul tak? Tu kanzun. Kiasan kepada satu rakaat tu, satu kanzun. Tapi ini apa ni, ganjaran ni bukan peti harta ni, bukan peti harta dunia yang macam kita boleh bayang. Ini peti harta di syurga. Tak boleh bayang. Sebab dia kata orang yang last masuk syurga, rumahnya, istananya saja seluas langit dan bumi. Boleh bayang tak? Tak boleh bayang. Sebab kita tak tahu luas langit berapa banyak. Boleh faham? Bumi pun kita tak round seluruhnya bumi. Bergaduh bumi bulat, bumi lepeh ada. Tapi melalui tu tak. Kamu ya ada pesan bab apa ni, bumi ni. Bumi ni memang penciptaannya bulat. Tetapi bila Allah kata pada manusia, maka Allah kata hamparan. Bila sebut hamparan, dia lepeh. Sebab manusia ni jalan macam mana pun atas muka bumi, dia akan nampak bumi tu mendatar. Dia berbeza tau. Penciptaan dengan bila ditakluk gantung pada manusia. Jadi bila ada yang keliru kat situ, dah bergaduh. Macam lah. Dia ni macam-macam. Baik. Mana tadi? Alah, kalau kau tahu bumi ni lepeh, bumi ni bulat pun, amalan kau bertambah ke? Benda-benda macam tu tak payah berserabut lah. Beramal je. Ni duk tanya Mak Jibril kerja apa sekarang ni? La ilaha illallah. Concernnya, kan banyak lagi jiran kau yang tak bekerja tu, tolong dia dapat pahala kau. Yang kau sibuk Jibril punya kerja pasal apa? Astagfirullah. Imam Malik kalau ada zaman ni, yang tanya macam tu memang kena pelangkung. Tak berbual aja. Aman ni, bual khayal. Lepas tu duk rasa hebat dah. Mana tadi? Hendaklah kau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi dan cirik di tempat yang mana tadi? Rakatan fi jawfil laili kanzan min kunuzil bir. Artinya 2 rakaat di dalam tengah malam itu, iaitu 2 pemandangan daripada pemandangan kebajikan di dalam syurga. Masya-Allah. Kita habiskan dengan pendengar ni. Maka perbanyakkan olehmu dengan perbendaharaan itu akan bekalmu pada hari akhirat. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia ketika engkau mati. Harta dunia ni tak selesai. Nampak tak? Kan ada tu, biar tengok juga sikit-sikit berita yang baru ni, yang pelawak yang isi dia mati, yang bukan main viral kan, apa semua kan. Dia sendiri beritahu masa isi dia sakit tu, dia pergi hospital swasta. Dia banyak duit, dia pergi hospital swasta, semua penuh. Masa tu dia kata apa? Dia sedar banyak mana duit pun, tapi takkan boleh nak selamatkan nyawa kalau Allah Subhanahu Taala dah kata sampai masa dia. Tapi alhamdulillah dia tu beruntung. Allah gembirakan dia. Dia jadi akhirnya dengan perginya isi dia dalam keadaan yang baik itu, pada rezeki isi dia tu menyebabkan dia adalah semangat sikit. Dan kita disuruh cakap benda baik. Benda baik kepada orang yang mati memang disuruh. Jadi jangan silap faham yang Buya cakap itu hari mentaliti kita jangan tersilap ataupun terfitnah di zaman fitnah. Jadi yang sepatutnya Allah suruh kita dah tak buat dah. Yang kita nampak nak best saja macam tu. Bukan semua orang dapat macam tu. Dan kita tak boleh confirmkan. Tanda tu ada, tapi kita tak pasti. Cuma disuruh kita bercakap yang baik. Jadi cakap, tapi kalau dalam dalam internet, dalam YouTube tu, kadang-kadang dia orang nak view tinggi. Kadang cerita yang sama berulang banyak kali nak view. Lepas tu dia punya tajuk dia, soal-soal kita pun kata, oh betul-betul tengok sama je. Semua nak view. Jadi kadang-kadang itu sebab dia itu banyak sangat berita tu. Jadi kadang-kadang beritanya satu saja. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah bila ada rezeki macam tu. Orang perempuan tu yang kelebihan orang perempuan meninggal tu dengan bersalin, masya-Allah. Itu dah rezeki dia dah. Sebab bersalin ni sakit. Jadi terhapus dosa. Kan orang perempuan bila bersalin gugur dosa dia.
Nampak tak? Jadi alhamdulillah, lepas bersalin pula. Cuma detail gugur dosa tu kena belajarlah. Janganlah pukul rata. Tapi memang Allah beri itu kelebihan bagi perempuan. Tak ada orang lelaki dapat. Gugur dosa dia. Lepas tu dia meninggal pula. Masya Allah, satu petanda yang cukup baik. Alhamdulillah. Lepas tu kalau Allah pemudahkan orang mendoakan dia, jangan kita hasad pula. Alhamdulillah. Boleh faham? Alhamdulillah. Kadang-kadang Allah ni, dia tidak akan bebankan seorang kecuali yang dia mampu. Jadi kalau suami yang kematian isteri, Allah tahu sebenarnya suami itu mampu. Cuma Allah bantu dengan sokongan-sokongan sedemikian, dia jadi kuat. Lepas tu kalau yang suami meninggal, isteri macam mana? Anak-anak memang gindu, memang apa. Macam Buya dulu ingat bapak Buya meninggal, dah lah duduk Brunei lama. Kita orang yang kena ziarah dia. Bukan kata sebab tak bagus, sebab cuti berbeza. Jadi cuti kami tak sama dengan cuti kat Brunei tu. Jadi kami buat macam mana? Bincang-bincang, mak pun kata tak payahlah sebab bapak nak balik selalu payah. Biar kami je pergi, sambil tu boleh berjalan. Jadi setiap ujung tahun pergi Brunei. Setiap ujung tahun pergi Brunei, pergi rumah kat bapak kat Brunei. Oh, dah lama tu dapat setahun sekali dapat jumpa. Lepas tu bapak balik je. Bapak balik tu dah umur 60 58 macam tu, 59, 3 tahun lepas tu meninggal. Memanglah teringinlah nak manja dengan bapak, dengan mak aja. Bapak jangan dapat telefon aja. Bila dah dapat seronok. Sempatlah Buya dapat robot. Buya sunat, bapak Buya beli robot. Robot besar. Jalan. Alhamdulillah. Dan dapatlah ditarbiah juga. Pernah sekali masa hari raya Buya ni bukannya niat jahat, tapi dalam hari raya tu Buya ni suka berlumba tau. Tapi masa tu kita tak pandai, tak tahu hukum akam lagi. Jadi berlumba, sebab bapak kata siapa dapat duit raya paling banyak, bapak tambah lagi sikit. Saja-sajalah. Jadi pergi beraya, lepas tu Buya masuk bilik ayah bapak Buya satu hari tu. Kan dia ada tali pinggang orang pergi haji tu. Jadi Buya nampak ada duit terkeluar dekat tu. Dia tengok, wah ini boleh kau. Niat Buya nak seletak balik nanti, cuma masa nak kira tu. Sebab nak dapat yang terbaik lah konon. Buya ambil tu. Bapak dapat tahu, sepanjang cakap dia pegang telinga Buya. Sampai luka telinga Buya. Lepas tu dia nak ambil getah paip, nak bentai. Tapi alhamdulillah masa tu mak Buya dah sorokkan. Mak selalu macam tu. Bapak marah dia sorokkan. Jadi bapak Buya tak jumpa getah tu. Nasib baik tak kena. Buya memang manja dengan mak Buya. Antum boleh nampak lah kan. Macam mana Buya nak. Jadi akhirnya dengan tarbiyah tu alhamdulillah. Jeran lepas tu memang satu tarbiyah yang baik. Terus lepas tu Buya cukup. Yang hak orang. Hakku. Jadi masya-Allah, tabarakallah ahsanul khaliqin. Lepas tu meninggal dia. Sebab yang lucunya bapak Buya ni kan tak biasa dengan budak-budak. Bila tak biasa dengan budak-budak, bila balik tu dia jadi kekok sikit. Sebab mak yang membesarkan banyak anak-anak. Dia balik tu dia kekok-kekok lah sikit. Jadi bila dia dah buat Buya tu, Buya ni jadi apa masa tu? Merajuk lah, manja. Merajuk. Buka masam. Buya pergi sekolah naik bas. Balik sekolah masa tu dah jam berapa? Dah jam 6. Balik sekolah, Buya tunggu dekat ada tepi jalan. Duduk atas lantai tepi jalan tu. Tunggu bas. Kali bapak Buya datang bawa kereta. Serius saja. Nak pujuk tapi serius. Adil, nak balik lah. Naik kereta. Hari ni ayah, ni bapak datang ambil. Dalam hati Buya ni nak pujuk ke nak marah ni? Confused. Buya naik tu Buya diam aja. Buya pandang luar je. Bapak sayang, Adil. Tapi cakap tu serius. Bapak Buya serius. Nak beli mainan tak? Ni nak pujuk Buya nak beli mainan. Buya pun beli singgah. Sekejap je. Lepas tu dapat mainan. Lepas tu tak lama tu meninggal. Masa tu Buya dah jam 6. Ustaz Syauqi dah jam 6 tahun. Buya dah jam 6, dia 6 tahun. 5 tahun ke 6 tahun dekat pasti. Kan insya-Allah. Kat tadika. Lepas tu ya. Macam mana boleh cerita situ tadi? Kat mana tadi? Kita dah habis tadi kan. Pembandaran dunia yang kau mati. Tu maksudnya mak ayah ni, maksudnya
Ingat, kita sebagai ibu ayah semua akan dipersoalkan besok hari kiamat. Jadilah ayah yang baik, ibu yang baik kepada anak-anak kita, insya-Allah. Musim PKP ni sebenarnya di balik benda tu, cuba jangan hanya tengok yang tak baik. Memang Buya pun mula-mula rasa stres juga. Tapi bila lama-lama Buya tengok, macam Buya cakap tadilah, orang perempuan jadi kurang dosanya, orang lelaki pun jadi kurang dosanya sebab kat rumah. Tapi syaitan takkan duduk diam, sebab sekarang ni ada internet. Jadi kadang-kadang dia boleh rosak juga bila duduk di rumah. Jadi hati-hatilah. Allah beri peluang, kadang-kadang kita twist kot lain pula. Allah tutup sini, kita twist kot lain. Bukan Allah tak boleh tutup semua, tapi itulah ujian untuk Allah, daripada Allah. Allah nak kita istighfar, Allah nak kita bertaubat pada dia. Sampai masa kalau kita nak pergi, kita pergi. Cuma jaga itu usaha ikhtiar, usaha antum. Maka jagalah yang mana mampu. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Buya rasa cukup takat tu dulu. Dah 11.36 lah. Buya rasa tak perlu buka soalan lain ni. Buya sebenarnya kurang sihat sikit hari ni. Daripada bangun tadi, badan seram sejuk. Tadi umi urut sikit tadi, kaki dan sebagainya. Lembik sikit, tak tahu pasal apa, lemah je. Jadi mudah-mudahan mungkin kurang makan kot. Padi makan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT pemudahkan kita. Antum semua jaga kesihatan, insyaAllah. Dan insyaAllah kita jumpa nanti di masa akan datang, insyaAllah. Ada apa-apa berita ni, macam Cikgu Razak meninggal baru ni. Jadi semayanglah gaib untuk dia. Cikgu Razak bin Muhammad, lupa pula tadi itu dah. Bin apa? Temun Buya. Abdul Razak bin Temun. Dia bantu menjadi perantara wakafkan tu. Mudah-mudahan jadi hujah untuk dia dan bekalan untuk dia. InsyaAllah. Lepas tu apa tu? Ustaz Rabih macam mana? Apa khabar sekarang ni? Ustaz Rabih alhamdulillah semakin okey. Dia kuarantin di rumah? Di rumah. Dan dia menyampaikan salam kepada Buya. Dia kata sampaikan salam kepada Syekh. Assalamualaikum. Saya baca Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwan wa maghfirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwan wa maghfirah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Antum semua ni okey? Orang kuliah doa dia ambil ni. Kerana keadaan okey semua. Jaga kesihatan. InsyaAllah Allah pelihara kita, insyaAllah. Sama-sama kita doa di antara satu sama lain, insyaAllah. Amin. Barakallahu fikum. Jadi insyaAllah macam biasa kita baca doa kita, insyaAllah. Doa dia baca qasidah ni, insyaAllah. Majlis menghatam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, insyaAllah. Rabbi faj'al mujtama'ana, Rabbi faj'al mujtama'ana husnul khitami, husnul khitami, wa'atina ma qad sa'alna, wa'atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami, min 'atayakal jisami, wa akrimil arwaha minna, wa
أكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام وابلغي المختار عنا وابلغي المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum. InsyaAllah kita baca doa. Assalamualaikum Buya. Ya, Assalamualaikum. Buya, untuk doa yang sekurangnya biar saya baca dulu ya. Macam kita berdepan tu. Ya, khair. Minta izin Buya lah ni. Sebab apa nak baca? Sebab masa tu kan biasa masa kita bertemu apa tu? Kita kan saya yang biasa lead kan. Tak, maksudnya apa tu? Bila nak baca tu, adabnya kita sebut nak apa? Nak apa ya, khidmat pada guru. Khidmat. Kena sebut macam tu, bukan untuk Buya. Ya, Tapi ya, bila kita sebut macam tu, maka kita dapat yang disebut man khadam khudim. Siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmati. Jadi biasakan lafaz bila kita nak sebut tu, kita sebut dengan khidmat. Jangan bila kita cakap macam tu, nanti kita takut timbul nanti, dia ni nak kata lebih baik ke daripada orang lain. Takut dekat situ fitnah timbul. Tapi bila kita cakap nak khidmat, di situ ada sifat tawadhu'. Khair insya-Allah. Ya. Boleh Buya izinkan. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih Buya. Baik. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق القول حلالا دائما وأخلا أخيا علما نفضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البت والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa dinata arshih wa bidada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala jami'il mahamidi man bihil faridil quluba wa takshifu syada'ida Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ya hayyu ya qayyum ya wahid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkati dan menerima doa-doa kita insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita yang ketaatan dan berjumpa di masa akan datang. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di kalangan kita yang sakit, yang tidak sihat, minta Allah sembuhkan. Dan kalau ada di kalangan kita yang sempit hartanya, minta Allah luaskan rezeki. Dan kalau ada di kalangan kita yang mempunyai permasalahan, maka diselesaikan masalahnya insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kalau ada di kalangan kami selepas ini meninggal dunia, maka kami di sini bersaksi matinya adalah mati yang baik kerana kali terakhir kami berhubung dengannya dalam majlis yang baik ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman Rahimin, penuhkan hati kami dengan kasih padamu, mengenalmu, mengasihimu dan mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami taufik ya Allah untuk lebih mengenalmu, untuk lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, wa ma taufiqi illa billah, wa ma taufiqi illa billah. Maka tiadalah persetujuan bagiku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkatlah wabak yang ada ini ya Allah. Allahumma rfa'anna wa 'anil muslimin al-adha wal bala wal khata wa dhulma. Jami'an wa 'alil fitan wal asqam wal amrad ma dhahara minha wa ma batan. Wa khususan marad corona virus. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, bimbingkanlah pemimpin-pemimpin kami di Malaysia ini ya Allah. Berilah petunjuk kepada mereka ya Allah agar membuat yang terbaik untuk rakyat ya Allah dan menjalankan amanah ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka dan permudahkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita mudah-mudahan dipermudahkan untuk jumpa dan kuliah tafsir. Bagi antum ialah war-warkanlah majlis-majlis seperti ini, bukakan lebih umum kepada orang lain untuk mengambil faedah, ibu ayah, jiran, tetangga, untuk ikut majlis-majlis ilmu seperti ini supaya kita mendapat sahamnya juga insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah beri taufik untuk penambahan di masa akan datang dalam pengajian kita, sama ada melalui ini ataupun berdepan secara bersemuka. Dan kita minta pada Allah agar permudahkan di masa akan datang, madrasah dibuka seperti biasa, berkumandang selawat di dalamnya, berkumandang bacaan Quran di dalamnya. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik. InsyaAllah mudah-mudahan bulan 9 ni kalau Allah pemudahkan kita dah boleh buka usaha bagi yang yang Buya amanahkan, ambil rujukan, tanya pitas dan sebagainya. Dan Allah SWT pemudahkan. Macam mana setakat ni yang bulan 9 ni? Belum ada apa-apa berita lagi Buya. Sebab daripada Jais ada operasi pejabat saja yang dibuka. Baik. InsyaAllah ambil tu. Dan kita ramai-ramai minta sungguh. Antum semua selepas main Buya minta lah. Buya minta doa pada Allah agar madrasah dapat buka dengan cepat. Sebab apa? Bila madrasah tu beroperasi, maka dia akan memberkati segala di sekelilingnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan. Begitu juga masjid, madrasah, itu semua memang disebut oleh para ulama kita, disebut oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Bila ada satu tempat yang mana di situ turunnya rahmat, turunnya barakah, disebabkan zikir, disebabkan bacaan Quran di dalamnya, disebabkan amalan dan pengajian dalamnya, maka ianya akan memberi faedah kepada orang sekelilingnya. Itu di sisi Allah, kita tak tahu sama ada Allah memberkatinya ke satu kampung atau dengan sebab itu meluas ke bandar-bandar sekelilingnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu sejauh mana, tapi kita nak Allah pilih balik kita kembali, mengimarahkan tempat pondok kita itu agar kita menjadi asbab untuk orang lain yang mungkin tidak ada peluang yang lebih besar yang seperti kita dapat, untuk mereka mendapat keberkatannya juga insya-Allah. Dan kita yang Allah permudah ni pula, ikhlaskan hati, jauhkan daripada ujub dan riak, dan sedar selalu bahawa semuanya adalah kelebihan yang Allah bagi, yang sebenarnya kadang-kadang tak berhak pun kita, tapi Allah memberinya atas dasar kasih sayangnya, atas dengan sebab
selawat kita pada baginda Rasulullah juga, dan juga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dan antum semua dalam ketaatan insya-Allah, dan Allah perjumpakan kita di dunia dan Allah jumpakan kita di akhirat. Mudah-mudahan kalau tidak jumpa di dunia, kita dijumpa di akhirat bersama Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan satu lagi Buya nak minta sebagai akhir, kita baca Fatihah untuk kita sedekahkan kepada umat Islam kita yang meninggal, yang meninggal dunia di kalangan orang Islam kita, yang meninggal dunia akibat wabak pandemik COVID-19 ini. Tak kiralah siapa yang kita kenal atau kita tidak kenal, yang baru meninggal atau yang kemudian, kita tak pernah buat lagi benda tu. Kedetik dah hati Buya, kita bacalah Fatihah sama-sama insya-Allah untuk sedekahkan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberkati dan mencucuri roh mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan bagi yang mungkin mereka tidak sempat bertaubat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Bagi yang sempat bertaubat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dengan sebab mereka. Dan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkatan dengan sebab mereka. Maka kemudian akan mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya mati yang kita lari daripadanya akan datang menjumpa kita. Cuma disuruh kita berusaha. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan Allah. Maka tidak perlu dipersoalkan. Sampai masanya. Tapi kita disuruh buat apa? Berusaha kita berdoa kepada Allah untuk kita dipanjangkan umur kita dalam ketaatan insya-Allah. Amin rabbana. Dan bila bertemu dengan Allah dalam keadaan bersedia dan bangkit bersama Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan tabi'in as-salihin insya-Allah. Amin rabbal alamin. Rinduan yang amat kita kepada Sayyidina Muhammad. Dan Nabi sebenarnya juga dalam keadaan sekarang ini, Nabi SAW dia melihat keadaan yang berlaku dan Nabi sentiasa mendoakan kita, percayalah. Dan Nabi SAW juga bersedih dalam keadaan umatnya yang keadaan ini sekarang, tapi dia akan sentiasa berdoa dan memohon Allah mengampunkan dosa kita. Dalam masa yang sama kita kena berusaha untuk membuktikan bahawa kita itu layak menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah yang tunggal, Allah yang maha berkuasa dan memiliki segala-galanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjumpakan kita di kuliah tafsir akan datang. Buya minta rujuk balik kuliah tafsir yang sebelumnya, maka ulang kaji sebelum sampai pada waktunya. Barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Buya kasih antum kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, menyatukan hati-hati kita. Allah ma'ali baina qulubina. Dah maaf salah terkasar bahasa, mohon maaf semua insya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih ya. Barakallahu.